structure, katakan saya tolakkan this structure tu sebanyak 4 mm. Boleh tak kita convertkan 4 mm ni kepada kilonewton? Boleh tak? If I'm pushing this structure 4 mm to the left, boleh tak kita convertkan ni kepada kilonewton? Hello? Boleh tak? Ni ke mana you all ni? Dah sampai mana dah? Boleh. Ya, awak pun dah tahu dalam load displacement punya relationship. Okay, dan setiap material dia ada properties yang dipanggil sebagai kekukuhan, the stiffness. Daripada hubungan ini, awak boleh convertkan the displacement atau applied displacement kepada load. Provided the K diketahui, dan K ni mesti akan tahulah because K ni adalah bekali kekukuhan ataupun the stiffness value. Setiap bahan dia mempunyai stiffness value dia tersendiri. Saya rasa awak dah belajar dalam mekanik bahan. I think some of you ambil dengan saya. Ya. Dalam mekanik bahan awak dah belajar when you have a spring, for example. Bila kita ada spring ni, when you have a load, what going to happen? Apa yang akan berlaku? This load yang kita ada M ni, and then kita ada F ni. So F1 adalah sama dengan mg. Dan dia akan displace banyak, for example, delta 1. Jadi bila kita plotkan the curve ni, F dengan delta, okay, when we put the load dia adalah sebanyak M1, dia akan menghasilkan force banyak F1, dan consequently dia akan hasilkan displacement sebanyak delta 1. Itu juga, increase the load to M2, awak lepaskan M1 ni, dia akan boleh berbentuk asal. Kemudian awak tambahkan loading dia kepada M2. Now the displacement is also increase. Okay, you tambah F2, dia punya tu pun akan increase. So this fenomena ni akan terus meningkat sehinggalah dia sampai ke satu limit yang dipanggil sebagai elastic limits. Alright, dan cerun ataupun slope F bahagi dengan delta itu dipanggil sebagai stiffness. Okay, F bahagi dengan delta itu dipanggil sebagai stiffness. Alright, with the non-stiffness, okay, daripada applied load yang kita kenakan, kita boleh convert dia kepada how much is the force they're going to be exerted. Alright, sama juga konsep dia macam ni lah. Jadi macam ni awak boleh convert dia kepada, for example, awak boleh convert dia kepada kilonewton lah. Okay, sama je. Okay, and then thermal strain. Apa itu thermal strain? Terikan haba. Right, apa yang akan berlaku adalah when you have a materials yang terdedah kepada haba, apa akan berlaku pada material itu? The material we going to expand. Dia akan meregang. Okay, how much you going to meregang? Okay, dia akan meregang tu maksudnya dia akan memanjang lah. Alright, so dia akan memanjang tu. Pemanjangan yang disebabkan oleh trema, oleh haba ni ataupun oleh suhu yang tinggi ni, oleh haba lah, alright, dipanggil sebagai thermal thermal elongation. Dan thermal elongation ni boleh definisikan sebagai thermal strain. So thermal strain adalah sama dengan pemanjangan disebabkan trema bahagikan dengan panjang asal. Alright, dan kita boleh convertkan ini juga kepada loading. Okay, maksudnya thermal load. Okay, so that is an example of action. Effects, apa itu effects? Right, effects adalah beban yang dikenakan. In other words adalah the loading that be imposed to the structures. Alright, dan macam mana kita nak kira effect? Effect kita kira masa awak belajar structures analysis. Ingat lagi tak dalam structures analysis, when you have a load like this, apa yang kita buat? Kita cuba untuk dapatkan shear force diagram dan juga bending moment diagram.
Alright, so the one that we are interested in adalah the maximum shear force dan juga the maximum bending moment. This is the two things that we are interested in. Alright, so dalam design kita akan ambil nilai ini dan nilai ini yang kita akan gunakan sebagai design values. Okay, ini kita akan gunakan sebagai MED dan UBED. Alright, so internal bending moment and bending moment and also the shear force. Okay. Resistance, apa itu resistance? Resistance maksudnya kita nak melawan beban yang dikenakan ni. So macam mana kita nak, okay right, when we have a structure like this, okay, structure like this, and then kita ada loading dekat atas ni, for example P. So what the material ni kena ada? This material has to resist this load. Jadi material ni nak resist this load, apa dia kena ada? Okay, so kita kena design dia punya shape, bentuk dia, berapa besar kita nak bentukkan dia. Dan kedua lagi adalah kekuatan, the kekuatan of the materials. Okay, so these two factors yang kita akan designkan supaya this element ni boleh menanggung beban yang dikenakan. Itu dipanggil sebagai resistance. Okay, so the resistance are the designing of this element untuk menanggung beban yang dikenakan. Okay, to resist the bending moment as a force yang kita kira kat atas ni. Okay, so the resistance has to be larger than the applied forces. Okay, verification adalah check, execution adalah construction and verification, etc. So ini adalah terminologi yang awak akan banyak tengok pada dalam Eurocode. Right? So these are the symbols. There are various differences di antara Eurocode dan juga BS standard. Okay, tak semualah, ada beberapa. Contohnya adalah untuk A, ini adalah apa itu A? Apa itu A? Apa itu A? Yes, apa itu A? Apa itu A? Real. Yes, A adalah cross-sectional area. Okay, cross-sectional area. Z adalah sectional modulus. Okay, kalau isi ketiga kita akan pakai W. S ini adalah, Z ini adalah elastic, S adalah plastik. Mereka adalah sectional modulus. Sectional modulus ni sebenarnya apa? Sectional modulus adalah properties yang paling penting untuk menentukan ketahanan sesuatu beam untuk menanggung beban bending. Okay, ketahanan sesuatu beam itu menanggung bending moment ataupun bending load adalah bergantung kepada sectional modulus. Semakin besar nilai sectional modulus, semakin baik beam tersebut menanggung beban bending. Okay, dan properties ini sangat penting untuk beam. Alright. Dan sectional modulus seperti yang saya dah tunjukkan dalam kelas lepas, majoritinya adalah bergantung kepada the depth. Semakin tebal secara umumnya, semakin tebal kita punya section tu, semakin baik dia menanggung bending. Alright. Tetapi untuk steel section dia ada cerita lain lagi. Ya, ada cerita lain. So awak tahu bahawa steel section is going to be like this. If this one is too large, apa yang awak akan expect akan berlaku? Okay, awak ada loading dekat atas ni. When this one is too large, awak tahu ini akan jadi sangat nipis, betul? When this one is too large, apa akan berlaku? When you have a load up there, akan berlaku kegagalan pada web. Cerita dia akan jadi cerita lain pula. Jadi dalam steel structure ni, because the structure is very slender. Untuk concrete untuk steel orang tak buat sebesar-besar alam ni, dia tak macam concrete. Macam concrete senang cerita. Concrete awak nak make sure dia safe dan dia boleh menanggung beban bending yang sangat baik. Kau buatlah benda di sebesar-besar alam. Buatlah sebesar dia. Buat makin tebal makin bagus. Makin besarlah bending dia. Makin besarlah resistance dia against bending. Itu cerita untuk beam, untuk concrete. Sebab concrete tu dia adalah bentuk yang besar macam ni. Tapi untuk steel, which is a section dia biasanya adalah section yang slender. Alright, so you have to think about the slenderness dia.
Okay, because bila ada slenderness ni, walaupun dah belajar dalam dalam column, it tends to buckle. Dan cerita dia akan jadi lain. Okay. Right now, okay, so ini adalah properties yang penting untuk bending. You're going to see this one banyak dalam BIM. IX dan IY ialah second moment of inertia. Dalam BS, mereka banyak pakai simbol X dan Y. X adalah untuk major axis, Y adalah untuk minor axis. Okay, tapi dalam untuk EC3 kita ada Y dan Z. Is any question there? Ada soalan ke? No, okay. Alright. Okay, so dalam EC3 kita akan pakai seperti juga EC2. Kita akan pakai YY sebagai major axis, ZZ sebagai minor axis. Untuk BS kita pakai XX major axis, YY minor axis. Konsep dia adalah sama, cuma simbol dia ada berbeza. Okay, konsep dia adalah sama. Yeah. So ini adalah second moment of inertia. Okay, so yang huruf tu merujuk kepada axis dia. P adalah axial load. Kalau dalam BS kita banyak pakai simbol P, tapi kalau EC3 kita banyak pakai simbol N. Tapi dia merujuk kepada axial load atau beban paksi. M adalah moment. Okay, kalau dalam BS kita pakai X adalah major axis. Kalau dalam EC3 kita pakai Y sebagai major axis. Okay, V adalah untuk shear. H dengan I ini adalah warping constant. Kalau BS kita pakai H, EC3 kita pakai IW. Ini adalah warping constant. And then kita ada J. J adalah properties untuk torsion. Saya rasa you all pernah, siapa yang pernah ambil mekanik bahan dengan saya, I believe you all dah belajar torsion. You all pernah ambil mekanik bahan kan ya? Right, bila kita, when we have a fix at one end, and kita letakkan rotation pada satu hujung, apa akan berlaku? So this, we have a rotation ni, so dia akan berlaku torque. So apa akan berlaku kepada this element? Apa akan berlaku kepada shaft ni? Akan berlaku shear stress. And this shear stress akan bergantung kepada hubungan TR bahagikan dengan J. Begitu juga bila shear stress ni berlaku, of course dekat sini, ini adalah fix. So bila kita kenakan rotation, akan berlaku apa kita istilahkan sebagai angle of twist. Okay, ini adalah sudut piohan, dipanggil sebagai angle of twist. Dan angle of twist ni, dia bersama adalah TL bahagikan dengan JJ. Okay, so J ni adalah dipanggil sebagai polar second moment of inertia. Okay, polar second moment of inertia. Baik, untuk bentuk yang segi empat, I dengan J adalah sama. Dia asing. Tetapi untuk bulat, I adalah pi D kuasa 4 bahagi 64. Kalau J adalah pi D kuasa 4 bahagi 32. Jadi daripada situ, apa yang awak dapati? Awak dapati nilai J adalah lebih besar berbanding dengan nilai I untuk bentuk yang bulat. That's why untuk struktur yang menanggung torsion, kebanyakannya adalah berbentuk bulat. Okay, kebanyakannya adalah bentuk bulat. Torsion ni kebanyakannya berlaku dekat mana? Where you find torsion, maksudnya mostly find torsion punya phenomenon ni. Biasanya berlaku dekat mana? Dekat mesin-mesin, dekat kereta. Dekat kereta tu, bila nak hidupkan kereta tu kan ada benda yang berpusing-pusing tu. Kan ada bulat-bulat, benda bulat yang berpusing kan? Betul tak? Dia akan berlaku banyak dekat machineries. Dan awak dapati bahawa untuk yang terdedah kepada torsion ni, kebanyakan dia bentuk bulat. Kenapa dia bentuk bulat? Because the J is going to be higher. Okay, jadi kalau berlaku angle of twist, kita nak this angle of twist adalah serendah mungkin, betul?
So serendah mungkin supaya, macam mana nak hasilkan benda ni serendah mungkin? The J has to be the as highest as possible. Okay, supaya nak hasilkan rendah. Okay, that's why untuk materials ataupun untuk untuk case-case di mana the torsion is critical, kebanyakan shape dia adalah shape bulat because it has a larger J, larger E. Tetapi dalam aerocol kita tak pakai J, kita akan pakai torsion constant IT. Right, kalau untuk strength kita pakai F. Right, now ni saya nak tanya ni. Dalam concrete, it's going to be like this. Kita ada stress, kita ada strength. Right? Dan maksimum ini dibagikan sebagai F. Okay. Maksimum untuk concrete ni panggil sebagai F, CU, whatever. Apa beza antara F dengan stress ni? Apa beza dia? Apa persamaan dia? Persamaannya adalah kedua-duanya adalah stress. Kedua-duanya adalah tegasan. Perbezaannya, F tu adalah strength. Okay, kekuatan. Kekuatan merujuk kepada ultimate stress. Stress yang paling tinggi. Yang mampu ditanggung oleh struktur tersebut sebelum dia gagal. Okay, so it only can reach up to that F saja. Itu adalah F. That means it's the strength, kekuatan dia. Okay, so it only can sustain the stress up to that limit. Itu dipanggil sebagai ultimate stress. Alright, and then kita ada buckling stress. So untuk buckling stress di C3 kita akan pakai this equation, okay, instead of these symbols. Ini adalah compression stress, kita akan pakai ni. Okay, ini adalah sebenarnya dipanggil sebagai chi. Okay, penulisan dia bukan macam ni, chi bentuk dia lebih kurang macam ni. Ekor dia panjang sikit sebelah kiri tu. Okey, itu dipanggil sebagai chi. Chi ni adalah faktor pengurang. Dan nilai chi, dengar betul-betul listen very carefully. Nilai chi mesti kurang daripada 1. Okey, mesti kurang daripada 1. Alright. So nilai chi it has to be lesser than 1. Sebab ini adalah faktor pengurang. Pernah tengok tak chi ni dalam RC design? Pernah tengok tak chi? Tak ada. I believe dalam compression dia mesti ada. Pernah tengok tak chi ni? Saya ni dah hilang ke apa? Hello? Ada rata, hilang, ada. Ada. Belum, itu adalah faktor pengurang. Masih ada. Okay, very good. Okay, so chi ni adalah faktor pengurang. Nilai dia mesti kurang daripada 1. R adalah root radius. Okay, kalau dalam EC3 kita akan pakai simbol I. You're going to see a lot of subscript. Okay, ED membawa masuk design load. Design value ni kita akan dapat daripada structures analysis. Okay, structure analysis. Contohnya, belajar structure analysis, belajar macam ni kan. Loading dekat atas ni, so you have a load. Jadi apa yang awak akan dapat? Awak akan dapatkan shear force diagram, bending moment diagram. So daripada sini, so biasanya kita only interested in the maximum shear force dan bending moment. Kalau ini ada W, ini adalah L, so this one going to be WL bahagi 2. Ini kita akan jadi sama dengan WL kuasa 2 bahagi 8. Alright. Dan biasanya nilai ini kita akan ambil sebagai the design value. I hope you still remember, anda dapatkan semua ni. Ini benda basic. Right, so ini adalah ED. So the resistance tujuannya adalah kita untuk memastikan bahawa MED ataupun VED bahagikan dengan MRD, it should be lesser than 1. Okay, in the bending moment, untuk shear force, it's going to be like this. Okay, so both of them has to be lesser than 1. Alright, so apa yang kita buat dalam design, yang ini dengan ini awak dah belajar dalam structures analysis. Okay, this is what you learn in the structure analysis. Untuk truss ke, untuk beam, untuk apa, untuk any element, ini awak dah belajar dalam structure analysis. Ini saya tak nak sentuh lagi dah. Okay, dalam subjek ni kita hanya akan belajar what are the shape
And what are ni yang awak nak campak kat bawah ni. Okay, what is the appropriate shape untuk untuk kita buatkan design. Alright. Dan of course as a design perspective, semakin kecil nilai dia daripada satu, semakin safe, semakin dekat dia kepada satu, it's going to be more economic. Sebagai seorang engineer, you have to balance them. Okay, kalau awak buat design yang sangat-sangat safe, which apparently section awak tu adalah going to be very very large, tak lama dah buat kerja situ. Yeah. Alright, so you have to take that into account lah, especially on the economic purposes. Dan kalau awak involve dengan arkitek, itu ada story lain lagi. Sebab arkitek ni dia will look at the aesthetic ya. Bila dia tengok pada estetik, biasanya section dia sekecil yang mungkin, senipis yang mungkin, secantik yang mungkin. So arkitek ni dia nak tengok benda-benda yang cantik lah, benda yang cantik biasanya benda-benda yang langsing. Makin jerangkung tu dia makin suka. Itu adalah arkitek. The end of the day yang akan dapat nama untuk satu building adalah arkitek. But that one is when you talk about iconic buildings lah, buildings yang buildings yang besar lah, ataupun yang iconic. Right, and then kita ada EL, elastic properties, PL adalah plastic properties. Okay. So dalam session modulus ni awak akan jumpa this subscript merujuk pada EL dan PL. And then ada Greek letters. Greek letters ni awak biasanya akan jumpa dekat mana? Greek letters ni. Alright. Greek letters adalah huruf-huruf Yunani, okay, yang digunakan di Greek. Greek ni orang mana sebenarnya orang Greek ni? Greek ni kebanyakannya adalah terletak pada negara yang dinamakan sebagai Greece. Okay, kebanyakan orang-orang Greece dan sebahagian daripada Italy, kebanyakan mereka adalah orang-orang Greek. Ya, mereka bercakap dalam bahasa Greek, bahasa Yunani. Dan simbol-simbol dan yang awak pernah nampak ni semua ni, ini semua adalah simbol-simbol Greek. Okay, all of these are Greek symbols. Okay, dan ini adalah huruf-huruf yang digunakan pakai dalam seharian mereka lah, dalam buku mereka. Okay, so kita ada alpha, beta, gamma. Alpha ni biasanya awak akan jumpa dekat mana alpha? Alpha biasanya awak akan jumpa untuk coefficient. Okay, there's a coefficient seperti thermal coefficient, kita akan pakai alpha T ataupun coefficient yang tertentu lah. Alright, and then kita ada beta. Okay, and then kita ada gamma. So alpha, beta, gamma ni adalah merujuk kepada, this is anu yang paling banyak digunakan. Okay, unknown punya properties yang banyak digunakan, ini banyak digunakan sebagai coefficient. Delta dalam engineering banyak digunakan untuk deflection ataupun deformation. Epsilon awak banyak tengok dekat strain. Ingat lagi tak? Epsilon, strain adalah delta bagi pemanjangan bagi panjang asal. Ingat lagi tak? Ingat tak? Hello? Ni aku dah hilang apa ni? Ingat? Ingat. Betul ada. Ingat. Epsilon. Okay, and then kita ada zeta. Eta, ini semua adalah coefficient. Theta banyakkan guna untuk suhu, iota, kappa, lambda. Lambda ni banyak guna dekat physics sebagai wavelength. Ini adalah neo. Neo ni banyak guna, neo ni ingat lagi tak? Banyak guna kat mana neo? Perkali geseran. A friction coefficient. Banyak digunakan simbol neo. Ini adalah V nu ni. Nu ni adalah kalau belajar dalam mekanik bahan, kita gunakan simbol sebagai simbol untuk Poisson ratio. Kalau awak ingat apa itu Poisson ratio? Lateral bahagikan dengan vertical. Ingat lagi tak? Okay, kita psi, omicron, pi. Okay, pi ni banyak kita guna pakai dalam mathematics, merujuk kepada 22.7. And then kita ada rho, banyak digunakan untuk density. Ini adalah stress, sigma. Okay, dan ini banyak, kalau dalam engineering kita banyak gunakan sebagai normal stresses. Normal stress banyak gunakan sigma.
Of course ada pelbagai jenis stress, kita ada thermal stress, kita ada bearing stress, kalau belajar geoteknik kita ada bearing stress, and then kita ada adalah pelbagai jenis stress. And then kita ada tau ni adalah untuk shear, this adalah untuk shear stress, epsilon, okay. Psi ni pun juga kita akan guna banyak sebagai coefficient, banyak coefficient. Chi adalah merujuk kepada faktor pengurang ataupun reduction factor, dan nilai Chi selalunya mesti kurang daripada 1. Dan kita ada psi. Psi ni biasanya kita gunakan, nanti kita akan belajar, psi kita akan gunakan sebagai anu untuk combination factor. We're going to see that in a minute. Dan kita ada omega. Omega ni banyak untuk mengkaji arus, electric arus. Right, in a geometrical axis, kalau dalam isi saya dah cakap tadi, we're going to use YY dan ZZ sebagai major axis dan minor axis. Untuk BS kita akan pakai XX sebagai major axis, YY sebagai minor axis. And along the member tu maksudnya adalah in this direction, out of plane direction. Untuk isi kita akan pakai XX, untuk BS dia tak ada. Sebab untuk dalam BS ni dia cuma tengok in plane saja. Alright, elastic modulus kita pakai simbol W. Kalau BS yang masa belajar mekanik bahan kita banyak pakai simbol Z. Sebab dalam mekanik bahan ni kita masih banyak gunakan simbol-simbol lama. Okay. Untuk plastic modulus kita pakai plastic modulus kita yang ni kita akan pakai sebenarnya bukan P, actually it's W, silap ni. Ini sebenarnya W, ini WPL. Alright, so ini adalah S. Yield strength ni membawa simbol F. Okay, so Y itu adalah yield lah. Of course for the yield hanya berlaku pada bahan yang mempunyai sifat ductility, yang ada ductile. Alright, dan kalau dalam Eurocode awak akan jumpa banyak koma, and this comma actually is stand for full stop. Yeah. Okay, so ini adalah antara ni. So you're going to see a lot of these section properties. So ini adalah UB section ataupun I section. You're going to see apa itu B? B is stand for breadth, lebar. Okay. H adalah dia punya height. Okay. D adalah jarak efektif di mana H tolakkan dengan thickness of the plate, dan juga ini dipanggil sebagai root radius. Ini tujuan dia untuk apa ni? Right, masa awak belajar mekanik bahan dengan saya, kita banyak pakai keratan yang begini, betul? Betul tak? Betul tak? Betul, right? Betul. Panjang benar betulnya tu. Kau lapar ke apa? Now, okay, ini adalah kita punya section properties. Ini mekanik bahan kita banyak pakai section begini. Section yang begini, when you have a load applied upon it, apa awak akan rasa akan berlaku? Kegagalan akan berlaku pada sini. Kegagalan akan berlaku pada bucu kat sini. Kenapa? When you have a load dekat sini, apa yang akan berlaku? Load dekat sini, ini nak pergi bawah tak boleh. Apa yang dia buat? Dia going to a shortcut. Dia akan pergi shortcut. Dia akan pergi shortcut dekat sini. Going to passing through the shortcut. Bila dah berlaku shortcut, apa yang akan berlaku? Dekat daerah ini akan berlaku pengumpulan tegasan ataupun kita istilahkan sebagai stress concentration. Okay, akan berlaku stress concentration. So, bila awak letakkan beban dekat atas ni, what going to happen in a minute adalah dia punya dekat sini ni akan patah. Dia akan terbenam, ini akan patah. Because of the stress concentration berlaku pada bucu ni at that corner. So, jadi untuk mengurangkan this stress concentration, apa kita kena buat? We have to introduce the fillet. So this fillet tujuannya adalah untuk mengurangkan atau we're going to alleviate the stress occurrence.
the occurrence of the stress. Jadi bila ada ni, jadi stress sekarang ni dia boleh berjalan, dia tak mengumpul dalam satu corner, dia boleh jalan dengan lebih lancar. Okey, tujuan dia. Okey, dalam mekanik bahan kenapa kita pakai ini? Sebab kita senang nak kira, betul tak? Dalam mekanik bahan apa kita buat? Jadi kita potong ni. Jadi kita potong ni 1, kita potong 2, kita potong 3, kita dapatkan A1, kita dapat A2, kita dapat A3. Betul tak? Dapat Y1, Y2. Senang nak kira benda ni. Kalau awak ada fillet macam ni, awak rasa senang tak nak kira benda lah tu? Tak boleh nak kira pun. Tak boleh nak kira pun because this corner ni is very tricky nak kira. Dia bukan bentuk segitiga tau. Dia bentuk yang macam ini tau. Dia bentuk hyperbolic macam ni. Macam mana nak kira? Okay. Alright. Jadi mekanik bahan kita anggap dia sebagai lurus lah ya. Sebagai lurus macam ni. Tetapi secara praktikalnya kita tak boleh pakai. Because kegagalan mesti akan berlaku pada corner tu. Because of the stress concentration. Dan ini dipanggil sebagai root fillet. Okay, so D membawa maksud adalah root daripada atas ni sampai, daripada tengah ni sampai sini. Tolong jangan confuse dengan RC design. Dalam RC design ada sedikit lain. RC design, D dia definisikan oleh when you have a direct reinforcement. Okay, awak punya ni, ini adalah reinforcement awak. Okay, kalau ini adalah H, so D awak adalah daripada atas ni sampai tengah-tengah ni, betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul, okay, doktor. dan daripada atas ni sampai dekat tengah-tengah awak punya ni, kita pakai istilah D prime. Tapi dalam steel structure definisi dia ada sedikit berbeza. Sebab steel structure ni the whole section is made from steel. Of course dia punya definisi untuk depth, untuk height, of course dia akan berbeza. Alright, so D ni adalah membawa maksud another word for D adalah HW, height of the web. Alright, jadi D ni membawa maksud jarak daripada bawah fillet ni sampai ke atas fillet yang dekat bawah ni. Jarak ni dipanggil sebagai D. Some buku diistilahkan sebagai HW. Tapi sebenarnya benda yang sama lah, ataupun height of the web. Tebal, okay right. Untuk I section ni, ini dipanggil sebagai flange section. Okay, ini dengan ini dipanggil sebagai flange. We call it flange, atau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai bibir. Ini yang dipanggil sebagai web. Dan dekat flange dengan web ni, dia ada tebal. And this one, we call it a thickness of the flange. Dan ini dipanggil thickness of the web. Okay, dan berapa besar root radius ni adalah R. Okay, so ini adalah untuk I section, ini adalah untuk C channel, ini adalah untuk hollow section. Okay, type of action, ini adalah type of loading. So primarily kita ada permanent load. Permanent load datang daripada mana? Permanent load sebenarnya adalah beban mati lah. Okay, beban matinya ataupun beban yang permanent. Pada satu-satu structure. Okay, dan simbol dia kita akan gunakan simbol G. Variable action kita akan guna simbol Q, accidental action kita akan guna simbol A. Okay, so ini adalah all the loading, acting. So this is a permanent load. Okay, permanent load, beban hidup, beban mati. It consists of the permanent construction materials, termasuk beban sendiri, safe load and safe weight, comprising of the roof, floor, wall, foundation system, including cladding. You know what a cladding is? Tahu tak apa itu cladding? Right, siapa pernah tengok KLCC? If you go to the KLCC. Tak tahu. Okay, cladding, okay right. Kalau yang tengok KLCC ni, tengok KLCC ni, dia ada yang warna kelabu-kelabu ni. Perasan tak? Ataupun ni dekat sini tu, yang warna kelabu-kelabu ni. Perasan tak? Kat luar ni. Perasan tak? Nampak tak? Nampak? Perasan doktor, perasan. Okay, itu dinamakan sebagai cladding. Cladding ni tujuannya adalah to garis-garis tu. Ya. Tujuannya adalah to protect the structure.
awak kena ingat bahawa dalam steel buildings ni, kebanyakannya dia punya dinding-dindingnya adalah dibuat daripada kaca. Okay, so therefore untuk protect dia punya structure tu, okay, dan juga awak kena ingat dalam untuk yang tall buildings macam ni, dia ada beban yang paling utama dia kena resist adalah beban angin, especially bila angin kencang dia kena resist. Semakin tinggi this building, semakin besar rintangan yang kita kena design untuk building ini. So one of the ni adalah we have to provide the cladding. So the cladding ni dia punya tujuannya adalah to protect the structure. Tujuannya adalah to protect the structure. Right. So that is ni, alright. And then kita ada finishes. Finishes basically adalah saya rasa awak pun tahu, is a tiles dan juga ceilings, plaster ceilings tu. Fixed equipment, okay, so yang benda-benda yang kekal di situ dipanggil sebagai permanent action. Dan kalau awak tengok pada EuroCode, okay, ini adalah nombor-nombor yang untuk specified loading yang ada. Okay, so unit dia biasanya kita akan pakai untuk BS standard. Untuk untuk SI standard, SI punya unit, kita akan pakai kilonewton per meter square. Ya. Variable action adalah beban hidup. So beban hidup adalah moving loading, move load. So disebabkan oleh produced by the use occupancy of the building. Jadi bergantung kepada purpose of the buildings. So the variable action juga akan bervariasi. Dan action tu maksudnya loading dan disebabkan oleh variable tu adalah disebabkan oleh human equipments, finishing, non-fixed equipment, storing dan sebagainya. Alright, so beban-beban dia biasanya adalah bergantung kepada the function of the buildings ataupun of the place lah, of the plot. Okay, so ada variable disebabkan oleh beban hidup. And then kita ada wind action. Okay. So wind action ni ataupun beban angin each time. So Doktor tak dengar. Test. Jadi saya sempat dah ni. Sampai sini doktor hilang. Sampai sini. Okay, sampai sini saya hilang. Okay, right. So dalam principle of structure design ni, saya dah cakap dah, internet memang
agak weak sekarang sebab all the students So the design value are used for factor loading and resistance. So these load are obtained by multiplying their characteristic. Apa maksudnya characteristic? Characteristic value ni membawa maksud value yang awak ambil bulat-bulat daripada code. Daripada isi satu tu ikut ada characteristic. Right, design load primary kita ada W, for example kita ada gamma G, GK campurkan dengan gamma Q, ini adalah G so ini adalah QK. Okay, so ini adalah design load ataupun factor load. Okay, dan gamma ini dipanggil sebagai partial factor of safety for loading. Ini adalah partial factor of safety for permanent action, ini adalah partial factor of safety for variable action. Jadi nilai yang diberi dalam kod ini adalah 1.35, ini adalah 1.5. Okay, ini adalah dipanggil sebagai characteristic load. Apa maksudnya characteristic load? Characteristic load membawa maksud loading yang belum dikalikan dengan partial factor of safety. Itu dipanggil sebagai characteristic load. Okay, yang belum dikalikan dengan partial factor of safety. Yang awak ambil bulat-bulat daripada isi satu itu adalah characteristic load. Okay, dia belum dikalikan dengan partial factor of safety. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai beban cirian. Alright, so we have to times with the partial factor of safety in order to get the factor load ataupun uniform load. Okay. Selain daripada partial factor ni, kita juga ada combination factor. Combination factor ni adalah membawa maksud, okay, permanent action dia memang kat sini saja. Selain daripada primary loading yang disebabkan oleh occupants, yang disebabkan oleh penghuni ni, kita juga ada additional variable action dan awak kena buat combination factor. Kita akan lihat itu sekejap lagi. Okay, untuk partial factor of safety, untuk favorable, apa maksudnya favorable dengan unfavorable dengan favorable? Unfavorable ni maksudnya kita akan gunakan untuk ultimate limit state. Favorable ni untuk deflection, untuk untuk vibration umpamanya, yang serviceability limit state kita akan pakai favorable. Okay. Right, ini adalah based on the UK National Annex. Seperti yang saya cakap, we're going to use the UK National Annex untuk loading. Okay, untuk resistance, kita selain daripada itu kita juga akan lihat kepada partial factor of safety for materials. M ini stand for materials. Of course, we are talking about the steel. Yeah. Doktor, sorry, terlepas. Macam bila nak guna unfavorable dengan favorable tu? Favorable kita akan gunakan untuk serviceability limit state. Contohnya kita nak kira untuk deflection. Okay. Untuk unfavorable ni kita akan gunakan untuk ultimate limit state. Dan kebanyakan design kita akan pakai unfavorable lah. Okay, boleh faham Untuk serviceability limit state, awak nak pakai unfavorable boleh, no problem. Tetapi design awak akan menjadi konservatif. Tahu tak apa itu konservatif? Saya dah cakap tadi kan, apa design yang dipanggil sebagai konservatif? Design yang pasti akan selamat, tetapi biasanya tidak ekonomik. Okay? Dan biasanya design yang tidak ekonomik ni adalah merujuk kepada design yang besar, lebih besar daripada yang sepatutnya. Okay. Right, so ini adalah partial factor of safety for materials, for the steel, and for resistance. Kita ada gamma M0, it stand for cross section ni, gamma M1 member buckling, gamma M2 untuk fracture. We're going to lihat benda-benda ni bila kita pergi kepada design nanti. Combination factor seperti yang saya dah cakap tadi, okay, sekiranya awak ada lebih daripada satu jenis live load, lebih daripada satu jenis variable action, awak kena take into account the combination factor. Dan ini hanya berlaku untuk live load saja ataupun variable action saja.
Okay, dead load awak tak perlu risau sebab dead load memang ada satu saja. Tapi kalau untuk live load, dia boleh ada dia ada satu dan lebih yang akan berlaku serentak. So you have to take that into account. Alright? Dan sekiranya, dan bila ada lebih daripada satu variable action berlaku, awak kena buat priority. Yang mana satu adalah loading yang yang lebih prioritize ataupun lebih diutamakan, awak kena buat pengutamaan dia. Dan paling utama awak kena buat gamma naught, yang kedua utama awak kena gamma 1, yang ketiga utama adalah awak kena buat gamma 2. Dan biasanya combination dalam Eurocode hanya sampai 3 type saja. Bergantung kepada ni lah. Right, so QK adalah creative value, ini satu tak terang. Combination action, ini adalah nak dapatkan W tadi. For each critical load case, the design value of the effect of action should be determined by combining the values of action that are considered to occur simultaneously, yang berlaku secara serentak. So each combination mesti ada leading variable action. Ini adalah untuk variable action, maksudnya beban hidup, ataupun accidental action. Jadi kita kena buat combination. Right, untuk dapatkan design load ada dua equation yang kita kena pakai, equation 6.10, 6.10A dan 6.10B. I'm going to explain apa equation ni kejap lagi, Alright. So dalam 6.10, ini adalah equation dia. Di mana kita ada gamma G, ini adalah partial factor of safety. Kalau dalam Eurocode kita pakai 1.35. GK adalah permanent action. Inilah permanent action. So ini adalah beban mati. Untuk beban hidup, yang leading variable action ni merujuk kepada yang utama. Yang disebabkan oleh occupants, penghuni dia, beban penghuni, dan bergantung kepada nilai function of the buildings tu. Itu yang pertama. Sekiranya ada lebih daripada satu variable action yang berlaku pada sertu tersebut, awak kena buat combination. Dan combination ni awak kena buat ikut turutan keutamaan. Kalau yang pertama adalah sigma naught, ini adalah sigma 1 dan sigma 2. Dia cuma ada 3 saja. Ini dipanggil sebagai supplementary variable action yang berlaku serentak. Boleh faham Alright, dalam isi 3, dalam BS 59950, ini adalah antara load cases yang awak kena kira. Saya percaya awak pun dah belajar dalam RC design. Awak kena kira beberapa load cases yang kemungkinan akan berlaku kepada struktur. Sekira yang paling common adalah yang paling atas ni lah. Yang paling atas ni adalah the most common. Kalau dalam BS kita pakai 1.4 dan 1.6. Masa saya belajar dulu saya pakai this coefficient lah. Tapi untuk Eurocode kita akan pakai 1.35 dan 1.5. Dan sekiranya wind load adalah lebih signifikan, so kita akan ada 1.5 untuk wind load lah. Kita replace the live load kepada wind load. Ataupun kalau dead load tu dia punya efek dia tak berapa besar, kita cuma buat satu ni. Kalau kita the wind load is much higher, so kita akan pakai this equation. So kita akan buatkan beberapa load cases. Dan biasanya dalam design, kita akan buat lebih kurang dalam 5 to 6 load cases dan kita akan ambil yang mana yang paling efektif. So untuk selection of the load cases ni, biasanya dia memerlukan pengalaman. So bila you dah kerja sebagai engineer, sebagai consultant for many years, awak dah tahu dah apa sebenarnya coefficient yang bersesuaian untuk satu-satu building. Kalau awak dah bekerja dengan lama untuk sebagai seorang engineer, so benda macam ni dah dalam tangan awak lah sebenarnya. Alright, dan ini adalah untuk 6.10. Dan kita juga boleh guna 6.10A dan 6.10B. Dengar betul-betul. 6.10A ni sebenarnya adalah sama dengan 6.10.
Cuma membezakan antara 6.10 ni dengan 6.10A, dia ada presence of the pre-stress. Okay, dan dalam steel kita tak, you all tahu apa itu pre-stress? You know what is a pre-stress is? Tahu tak apa itu pre-stress? Konkret prategasan, tahu tak? Tahu tak? Konkret prategasan. Okay, right. Siapa yang daripada KL tu, I believe you pernah tengok apa nama? Ini dipanggil sebagai box girder. Pernah tengok tak? Untuk buat jambatan maksudnya. Pernah nampak tak? Pernah. Kalau awak tengok box girder ni, dia ada banyak lubang ada banyak lubang ada banyak lubang kat sini. Tujuan ini adalah to placing you punya apa nama bar tu dipanggil sebagai tendon. Tendon ni sebenarnya macam rebar aja sebenarnya tapi dalam pre-stress kita tak istilah dia rebar, kita istilah dia sebagai tendon. Right. Dalam ni bila kita nak arrange ni, so what you going to do adalah kita, kalau saya ambil daripada pandangan depan ni, so you going to arrange, dia ada beberapa segmen so you going to susun dia sebelah-sebelah. Alright, then what you going to do adalah awak kena, ini adalah awak punya rebar, bukan rebar pula, tendon awak tadi. So apa yang kena buat, awak kena properly anchor dan you akan apply current dekat sini dengan dekat sini. Okay, so you're going to apply the current with the proper anchorage tu, dan you akan kenakan elektrik. So apa yang akan berlaku bila kenakan elektrik, now this tendon becoming stress, dan dia akan hasilkan tension. So bila dia hasilkan tension, now keseluruhan segmen ini yang kita assemble ni, yang kita gatheredkan ni, dia akan menegang. Now it's become menegang lah. So dia akan tarik antara satu sama lain. Maka situ adalah konsep untuk pretension. The most critical combination load. Sampel ni saya tak akan pergilah awak baca sendirilah So ini adalah combination dia kalau awak gunakan equation 6.10, 6.10A ataupun awak guna 6.10B. Okay, awak boleh tengok sendirilah contoh ni. Ini adalah all the load cases that present dalam suatu struktur. Ya. Okay, boleh semua? Okay, so kita dah habis untuk chapter pertama ni. Untuk introduction Itu baru introduction now. Okay, now kita boleh saya teruskan? Everybody? Boleh saya teruskan? Boleh. Yeah, okay, right. So yang kedua, kita akan masuk kepada section classification. Nota-nota ni semua saya dah upload dekat Altus. You able to access? Semua dapat access tak? Dapat access tak? Dapat. Dapat. Very good. Now kita masuk kepada section classification. Right. Secara umumnya saya dah cakap dalam steel, dalam steel design, kita akan design struktur cross section. Kita akan gunakan cross section. Yang ini yang sepanjang-panjang alam, ini senipis-nipisnya, ini sedalam-dalamnya, ini pun senipis-nipisnya. Okay. Jadi bila itu berlaku, apa yang awak rasa steel section ni akan terjadi? When you have a load, katakan kita ada beam, umpamanya. When you have a beam like this, ini besar sangat section ni, saya padam balik lah. Macam tebal sangat je, macam tak logik je kan. Okay. Okay, saya buat sebelah lah.
Okay, so dalam steel section, this one going to be very long, this one going to be very thin. Okay, this one going to be very deep. Okay. Right. Okay, so when we have a loading acting on kita punya beam, apa awak rasa akan berlaku? When this one is very large and this one is very thin, ini menjadi sangat panjang, ini menjadi sangat nipis. Apa yang akan berlaku? So when you have a load that is when the beam is subjected to the load ni daripada slab umpamanya, apa yang akan berlaku? Ini sepatutnya akan bend, betul? Tetapi disebab okay, very good. Tetapi disebabkan oleh this one is very long and this one is very thin dan dia subject to slender element ni, slender flange. Ini dipanggil sebagai flange ya. Okay, ini adalah sebagai web. So bila dia bend, instead of the bending dekat sini, when you apply the load, yang akan bend adalah yang dekat sini. Ini akan mula macam beralun. Boleh bayangkan tak? When this one diletakkan load, because ini sangat panjang, ini sangat nipis, jadi apa yang berarti, bila dia nak bend, ini yang akan beralun. Boleh bayangkan tak? Sama juga yang kat bawah ni, di mana yang akan beralun. Boleh bayangkan tak? Boleh. Okay. Boleh. This one is very thin. Okay, bila ini sangat nipis, so this one akan mula beralun sebab ini panjang. So, jadi yang ini akan beralun. Dan consequently, untuk web ni, instead of the bending macam ini, apa yang akan berlaku when this one is too deep, ini sangat-sangat dalam. Apa yang akan berlaku, dia akan behave seperti column. Now this one it become bend macam ni. The whole web ni dia akan bend macam tu. Dia macam seolah-olah dia macam buckle lah. Tapi kita tak istilahkan sebagai buckle, we call it web bending. Okay, dia akan, sebab ini sangat tinggi sebab ini sangat dalam. So now this whole web tu dia become bend macam tu. Alright, jadi dalam design kita tak nak dua ini berlaku. Kita tak nak berlaku kegagalan berlaku hanya pada flange atau hanya pada web. We don't want that to happen. Dan fenomena di mana kegagalan dia berlaku sama ada pada flange ataupun pada web itu dipanggil sebagai local buckling. Ataupun kegagalan serentak. Alright? Bila berlaku local buckling ni, bila kita design the whole structure tu akan fail secara bending. So when we do our design, kita nak the whole structure ni dia akan gagal secara bending. Maksud the whole structure tu gagal. Bukannya kegagalan berlaku pada web ataupun kegagalan berlaku pada flange. Okay? Sebab bila kegagalan berlaku pada web ataupun pada flange, maka kegagalan itu akan menyebabkan apa yang kita design itu dia tak capai. Sebab bila kita design the whole structure itu akan gagal secara global. The whole beam tu akan gagal. Alright, so in that case, apa yang kita kena buat? Kita kena buat section classification. In order to avoid the local buckling daripada berlaku, jadi kita kena buat section classification. Okay, right? So section with slender webs or flange, okay, slender tu membawa maksud ini sangat-sangat dalam, ini sangat-sangat nipis, ini sangat-sangat tebal, sangat-sangat panjang ni, the width ni sangat panjang, dan ini adalah sangat-sangat nipis, itu panggil sebagai slender, slender element. Will be more susceptible to local buckling where the element will fail before the design strength is reached. Remember when we design strength ni, bila kita design strength of the beam ni ataupun of the column, kita akan design the whole structure tu akan gagal. Bukan kegagalan dia berlaku pada web ataupun pada flange.
Okay. The primary purpose of the section classification is to identify the extent which the resistance or rotation capacity is limited by its local buckling resistance. Okay, jadi kita tak nak local buckling itu berlaku. Untuk elakkan local buckling ini berlaku, jadi kita kena buat section classification by providing a sufficient. Jadi kita kena provide untuk mengelakkan local buckling daripada berlaku. Jadi kita kena provide nisbah ini dan nisbah ini dan nisbah panjang ni dan nisbah tebal ni adalah mencukupi. Okay, supaya local buckling tidak berlaku. Okay. As the plate element are relatively thin, we are talking about the steel segment ataupun steel cross section, dia adalah sangat slender. Okay. So when loaded in compression, it might buckle locally. Maksudnya buckling akan berlaku pada web ataupun akan berlaku pada flange. So kita tak nak this one to happen. Okay. So the tendency of any plate element within the cross section to buckle may limit its axial load capacity, okay, or the bending resistance section by preventing the attainment of yield. Alright, jadi sekiranya local buckling ini berlaku, sebab kita tidak take into account kegagalan akan berlaku pada web, pada elemen. Orang tak buat design dia, orang tak buat design gagal hanya pada web, hanya pada flange ataupun pada web. Orang tak design macam tu. So bila orang nak design structure, orang akan design the whole structure tu akan fail secara bending. So kita tidak akan design kegagalan dia akan berlaku pada flange ataupun pada web. Alright, so bagaimana nak elakkan dia? Kena buat section classification. Okay, sebab bila local buckling ini berlaku, maka apa yang akan berlaku adalah bila ini dah terhasil, masa sebenarnya kegagalan dah terbentuk. Kegagalan dah terbentuk. Jadi bila kegagalan dah terbentuk, apa yang kita design sebenarnya adalah kurang daripada apa yang mampu ditanggung oleh struktur itu. Maka struktur tersebut mesti akan gagal secara katastrofik. Okay. So bagaimana kita nak elakkan local buckling ni atau dipanggil sebagai premature failure? Sebab kalau local buckling berlaku, memang kegagalan dia memang akan secara mengejut. Definitely will. Sebab bila dah berlaku local buckling, maka kegagalan sebab kita tak take into account kegagalan berlaku pada elemen jadi dia memang tak akan mampu untuk menanggung beban. Memang tak akan. Tapi kita boleh elakkan dengan kita limitkan nisbah width to, kita boleh nisbahkan nisbah ni dengan ni, kita boleh limitkan dia supaya untuk elakkan ataupun dalam ni dengan ini kita boleh nisbahkan dengan faktor yang sesuai. Alright, so ini adalah local buckling. Seperti yang saya dah cakap, untuk flange awak akan nampak macam sesuatu yang macam wobble macam ni. Dia akan macam beralun macam ni. Ini dipanggil sebagai local buckling pada flange. Kalau untuk web, dia akan berlaku, saya tak tahu ada gambar tidak. Untuk web, ini juga adalah berlaku local buckling pada flange. This is when you see benda ni ada twist macam ni ataupun dia macam wobble macam ni. Ini maksudnya ini adalah local buckling pada flange. Kalau pada web, saya tak tahu ada gambar tidak. Pada web, web ni awak boleh bayangkan benda ni dia akan melengkuk pada web. Boleh bayangkan tak? We going to see this web ni dia akan melengkuk. Dia macam bentuk dia macam seperti buckle lah. Boleh bayangkan? Boleh bayangkan tak? Saya tak ada gambar dia. Macam ni. Saya tak ada gambar dia. Banyakkan gambar dia adalah gambar flange. Alright, boleh bayangkan tak? Maksudnya dekat web ni dia macam buckle lah. Macam melengkuk. Boleh bayangkan So this web going to macam ada tunjukkan sedikit pen lah. Sedikit. Alright. So the factor that affect the local buckling and therefore the cross-section classification adalah nisbah B bahagi TF dan D bahagi TW. Apa tu B bahagi TF? Jadi kita kena elakkan local buckling, kita kena limitkan nisbah ini dibagi sebagai B
Okay, ini dipanggil sebagai thickness of the flange. Okay, so D adalah the whole length ni. Ini adalah D awak, so ini adalah T dan D awak. So we have to limit nisbah ini dan juga nisbah ini. Okay, dia tak boleh tinggi sangat. Semakin tinggi nilai ni merujuk kepada semakin langsing dia dan semakin cenderung untuk berlaku local buckling. So we have to limit them. Dan antara faktor lain juga adalah disebabkan oleh support condition. Support condition tu maksudnya when this is your beam, support condition when you have a fix at the end there. Okay, so ini juga akan mempengaruhi you punya effect on the local buckling. Okay, right. When you have fix dengan simply supported umpamanya. When you have fixed and simply supported. Yang mana satu yang akan menanggung yang akan lebih cenderung untuk berlaku local buckling? Awak rasa? Awak rasa yang mana satu yang akan lebih cenderung untuk berlaku local buckling? Atasnya atau bawah ni? Atas atau bawah? Atas. Very good. Kenapa? Kenapa? Sebab dia fix. Okay, very good. Disebabkan oleh kehujung-hujungnya adalah fix. Okay, jadi maka awak tahu fix ada 3 reaction forces acting. Maka disebabkan oleh ada moment dekat sini, ini yang sebenarnya yang pengaruh paling besar because of the presence of the moment. Maka this moment ni sebenarnya adalah load. Dan load daripada moment ni siapa yang kena tanggung? This one lah. The beam awak lah. Right? Beam awak lah yang kena tanggung. Alright. Jadi when you have a additional moment yang berlaku ni, of course you kena sediakan section yang tambahan lah disebabkan oleh the presence of the moment kat sini. Alright. Now, ini adalah separate body condition and then buried material strength. Material strength, of course, saya dah cakap tadi kita ada 4 material strength. Kita 235, 275, 3. Dr. Ewan dan Dr. Nick. Okay, right. Dia ajar apa? Pasal analisis dia ajar apa? Lu Jain dia ajar apa? Apa? What is plastic analysis? What is plastic analysis? Dia ajar apa? Yang ada frame tu. Yang ada frame. Yang ada frame tu macam mana? Yang ada. Okay, right now. Okay, right. Okay, bila kita ada beam yang begini, when we have a beam like this, and then kita ada loading begini, so we have katakan kita anggap itu sebagai sebagai simply supported. So when you have a load, bila kita ada load, okay, and then kita ada cross section ni. So this cross section, so kita ada B dan H. Okay. As you apply the load, okay, mula-mula sekali you akan dapati bahawa the bending stress akan jadi macam ni. Okay, this mean when sigma itu ada less than sigma y, you akan dapati bahawa stresses pada compression dan stresses pada tension dia akan berlaku begini. Dia adalah bending stress profile. Dan bila sigma is reaching the sigma y, okay, dia akan berlaku begini. Okay, alright. So ini adalah bila sigma adalah reaching sigma y. Dan as the load is increased, now dia akan
pada hujung ni dia akan ada attainment of the yield ni, dia akan pergi kepada the cross section tapi tak sepenuhnya lagi. Okay, so okay, dan as the load is increased, apa yang akan berlaku? Okay, now the whole cross section tu akan berlaku yielding. Dan bila cross section ni, whole cross section ni akan berlaku yielding, maka akan terbentuk apa kita istilahkan sebagai plastic moment. Plastic moment ni hanya boleh develop bila the entire cross section has yielded. Only the plastic moment can develop. Otherwise, there's no way they can develop. Apa kelebihan plastic moment? Right, dengar betul-betul. Saya percaya orang pernah belajar dalam structure analysis. Ya. Kelebihan untuk plastic moment adalah dia boleh memberi full rotational capacity. Okay, memberi full rotational capacity of the structure. Okay, itu adalah kelebihan untuk plastic moment. Dan plastic moment ni dia boleh membentuk satu fenomena dipanggil sebagai plastic hinge. Dan plastic hinge tu yang saya cakap tadi lah. Okay, yang boleh menyebabkan full rotational capacity terbentuk. Dan full plastic hinge ni hanya boleh terbentuk pada lokasi-lokasi yang tertentu saja. It cannot be, dia tak boleh bentuk di semua lokasi. Alright, plastic hinge hanya boleh terbentuk pada hujung yang fixed. For example, when you have a fixed support under the point load, tengah-tengah UDL, ataupun ataupun kalau dia kalau you ada continuous beam. Okay, when you have a continuous beam, for example, dia hanya boleh berlaku pada interior support saja. Dia hanya boleh berlaku pada interior support. External tak boleh. Okay, plastic hinge hanya boleh berlaku pada interior support. Okay, maksudnya penyokong dalaman sajalah. So dia hanya berlaku pada lokasi-lokasi tertentu. But the good thing about the plastic hinge adalah dia boleh menyebabkan full rotational capacity terbentuk. Right? Dan kelas untuk steel ni, okay, untuk bahan brittle hanya sampai sini saja. Bahan brittle hanya boleh tunjukkan sampai sini saja. Okay, untuk concrete, untuk glass, untuk ceramic, bahan-bahan yang brittle ni, kayu, dia tak boleh sampai yield. It cannot reach the yield. Dia hanya boleh sampai sebelum the yield berlaku sebab dia akan gagal dalam hard elastic. Okay, dia cuma sampai sini saja. Cuma bahan yang bersifat logam ataupun bahan yang ada menunjukkan ductility seperti aluminium, beras, tembaga, okay, steel, cuma dia boleh menunjukkan sifat ni. Alright, so yang ada sifat plastik hanya boleh menunjukkan ni. So bahan-bahan yang ada plasticity hanya yang saja yang boleh memberikan the yield strength. Alright, so steel ini dikategorikan sebagai kalau dia boleh menghasilkan plastic moment, so steel dikelaskan sebagai kelas 1 ataupun kelas 2. Okay, ini hanya untuk steel yang boleh perform plastic hinge. So kelas 1 dan kelas 2, the attainment of the yield ni akan berlaku to the entire cross section dan boleh menghasilkan plastic moment dan boleh menghasilkan plastic hinge. Kelas 3 ini adalah kelas 3 di mana kelas 3 hanya ada certain saja yield akan berlaku tapi dia tak menyeluruh. Okay, dia hanya berlaku pada a certain distance from the extreme fibers ni. Okay, from the extreme fiber ataupun from the surface of the concrete ni, the surface of the beam ni, dia akan ada sedikit saja. Ini dipanggil sebagai semi-compact section. Okay, dan kita ada lagi satu dipanggil sebagai kelas 4. Kelas 4 ni sebenarnya macam concrete saja. Maksud brittle material, ditunjuk macam ni. Dia tak boleh sampai yield pun. Alright, so kita ada 3 kelas. So kita ada kelas 1, kelas 2. Di mana kelas 1 dan kelas 2 dia mesti menunjukkan plastic moment. So only when the plastic moment has been developed dan dia boleh menghasilkan the plastic hinge. Otherwise dia tak dapat.
Okay, untuk kelas 3, ini dipakai sebagai semi-contact, only a certain distance from the extreme fibers. Sebab dia, kalau bawah ni adalah tension, atas ni adalah compression. A certain distance, dan tetapi selebihnya dia masih elastik. Jadi dalam untuk kelas 3 ni dia ada combination plastik dan elastik. Okay, untuk kelas 4 adalah begini. So kita still boleh dikategorikan sebagai kelas 1, 2, 3 dan 4. Kelas 1 dan kelas 2 apa differentiate dia, I will tell you in a minute. Ya, dia ada sedikit perbezaan lah. Of course kelas 1 adalah lebih baik daripada kelas 2. And of course it's associated with price lah. Kalau kelas 1 barang baik, dia akan jadi lebih mahal daripada kelas 2. Okay, dan seterusnya. Alright, what the time now? 12.54. Wow, we still have a long way to go. Saya tak tahu kenapa lambat sangat semester ni. Hang on, kalau okay, right. Okay. Semester is saya tak tahu kenapa terlampau panjang sangat. Okay, right. Okay, what should I do? Okay lah, tak apalah. Kita sambung minggu depan. Ataupun you all nak sambung? Nak sambung tak? Nak sambung tak semua? Sama sikit. Belum makan lagi Ustaz. Tak nak. Belum apa? Belum makan? Sedihnya. Kesiannya. Okeylah, tak apalah, kita sambung minggu depan. Saya ingat untuk yang session classification ni, mungkin saya rasa left behind. Saya ingat saya akan buat video lah kot. Saya akan pass ke you all. Okay, sebab session classification ni agak mudah kalau banding dengan yang lain-lain. So I think it's quite easy to follow. Okay, so saya ingat saya akan buatkan video dan saya akan pass ke you all. So minggu depan kita akan terus masuk kepada BIM design. Okay, alright. So with that, thank you so much. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum semua. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Bye. Thank you, Doktor.